KPM. Hai semua, Assalamualaikum. Saya Hanif Miswan, kembali dengan kami di Didik TV KPM dan ini adalah aktif kemahiran sukan badminton. Kita teruskan pelbagai lagi perkongsian dan juga teknik pembelajaran asas bagi kemahiran sukan badminton. Banyak sekali telah pun kita berikan dan kepada semua yang mungkin baru saja bersama dengan kami, boleh tonton semula episod-episod yang lain sebelum ini di YouTube Didik TV KPM. Dan pada hari ini, kabarnya ada lagi satu teknik asas dalam sukan badminton yang ingin diajarkan. Kita bukan hanya sekadar memukul saja sebenarnya dalam sukan badminton ini, perlu juga melahirkan seorang atlet yang berfikir dengan pantas. Itu antara kemahiran asas jugalah skill yang diperlukan dalam sukan badminton, okey? Dan hari ini kita akan masih lagi bersama dengan Coach Najib dengan atlet-atlet yang sangat hebat untuk kita bawakan pelbagai lagi perkongsian dan juga teknik asasnya. Jadi kalau semua dah bersedia, saya pun tak sabar ni untuk memulakan kemahiran asas badminton. Kita masih bersama dengan Coach Najib dari Sekolah Sukan Bukit Jalil. Coach, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Mungkin sebelum kita mulakan sesi pembelajaran pada hari ini lah Coach, saya teringin nak tanya tentang rutin harian seorang atlet badminton yang bersekolah di Sekolah Sukan Bukit Jalil ni Coach. Okey, untuk pelajar-pelajar atau atlet murid yang bersekolah di sekolah sukan, untuk sukan badminton kita bermula latihan seawal jam 6.30 pagi sehingga 8.30. Okey. So lebih kurang 2 jam. Dan 9.30 pagi sehingga pukul 3 petang mereka akan ke kelas seperti biasa, seperti murid-murid sekolah harian biasa. Dan seterusnya menyambung latihan pukul 4 hingga pukul 6.30 atau 7 petang. Jadi rutinnya memang sangat mencabarlah. Bagaimana Coach sebagai seorang jurulatih memberikan motivasi kepada atlet murid ini untuk seimbang Coach antara pelajaran dan juga sukan? Okey. Pada saya, akademik membantu pelajar. So, kita sebagai coach kena terangkan apa yang perlu, apa yang tak perlu pada pemain supaya mereka faham dan dapat mempersediakan diri untuk menjadi seorang atlet yang berjaya. Ya, dan the thinking athlete tu kan, ya, itu yang paling penting lah. Betul, term yang digunakan oleh coach juga dalam melahirkan pemain-pemain di Sekolah Sukan Bukit Jalil ini. Okey Coach, itu sedikit berkenaan dengan sekolah sukan sebab kita masih lagi berada di Dewan di Sekolah Sukan Bukit Jalil ini. Mungkin coach boleh kongsikan apa teknik yang akan diajarkan pada hari ini? Okey, untuk episod kali ini kita akan belajar cara-cara untuk melakukan pukulan drive, forehand drive dan backhand drive. Ya, maksudnya penting untuk ada forehand yang bagus dan juga backhand yang bagus. Ya, betul. Sebab ini antara teknik-teknik untuk mematikan pihak lawan. Ya, kita tak sabar tapi seperti biasa coach, sebelum kita memulakan aktiviti, kita perlu ingat bahawa di dalam sukan, aktiviti riadah dan juga fizikal dibenarkan untuk muka betuk muka, tapi perlu patuh kepada SOP yang telah pun ditetapkan. Seperti biasa coach, kita mulakan dengan teknik memanaskan badan terlebih dahulu. Boleh coach ya? Ya, betul. Okey, jom sekarang. Okey murid-murid, macam biasa sebelum kita mulakan aktiviti latihan kita pada hari ini, kita perlu melakukan warm up. So untuk acara aktiviti pertama kita, warm up adalah side bend. Okey, side bend mudah, cuma buka kaki seluas bahu, luruskan tangan dan pergi ke bahagian kanan. Pastikan bahagian badan tu lurus, jangan membongkok. Okey? Okey, dalam kiraan 8. Begitu juga sebelah kiri sama 8 juga. Okey, so sekarang kita akan buat bersama-sama Arif dan Nazri. Okey, sedia? Okey, kita mula dengan tangan kiri. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Okey, tukar. 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Okey murid-murid, itu adalah warm up kita yang pertama sebelum kita pergi ke aktiviti kedua.
Okey, kita pergi ke aktiviti kedua untuk warm up, iaitu tricep stretch. Ini adalah exercise yang biasa kita lakukan untuk mempersiapkan diri sebelum bermain. Okey, so cara ni mudah. Bengkokkan siku, tolak ke bahagian belakang supaya bahagian tricep kita akan merasa regang. Okey, sebelah kanan 8 dalam kiraan 8, begitu juga sebelah kiri dalam kiraan 8. Okey, sedia? Okey, tolak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, tukar tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey murid-murid, itu adalah aktiviti kedua kita untuk warm up. Murid-murid, suka saya ingatkan di sini, pastikan murid-murid melakukan aktiviti warm up sebelum melakukan aktiviti latihan yang lain. Okey murid-murid, sekarang kita akan teruskan dengan aktiviti kita, iaitu pukulan drive. Okey, cara-cara melakukan pukulan drive amat mudah sebenarnya. Cuma apa yang penting adalah timing kita. Timing contact point antara shuttle dengan raket. Okey. Masih dalam kedudukan yang sama, dalam keadaan sedia, just buka satu langkah ke kanan. Apabila buka langkah, pastikan kaki dan tangan bergerak sama supaya kita lebih pantas. Okey? Sedia, buka satu langkah, raket buka dan tutup. Hanya swing. Okey? Swing. Okey. Pukulan ni adalah paras net. Maksudnya dia tak terlalu tinggi dan tak sangkut di net. Okey? So waktu kita pukul tu pastikan apabila kita kontak dengan shuttle, raket tu dalam keadaan tutup. Permukaan raket tutup supaya shuttle sama paras dengan net. Jangan buka permukaan raket tu ke atas kerana bola akan pergi naik ke tinggi. Okey? So, pastikan bila pergi, ready, buka kaki, tangan, just tolak. Pergi, tutup. Okey? Sedia? Pergi. Tutup. Okey, macam biasa, setiap pukulan forehand banyak menggunakan jari telunjuk. So, jari telunjuk ni amat penting dalam kita mengawal pukulan kita. Okey murid-murid, tadi saya dah tunjukkan bagaimana cara atau teknik melakukan pukulan drive, forehand drive. Okey, sekarang Nazri akan tunjuk bagaimana melakukan pukulan paras net dengan bulu tangkis. Sedia? Okey. Okey. So waktu kontak bola tu badan jangan turun. Okey. Pastikan badan paras net juga. Cuma tangan
yang digerakkan. Jangan turunkan badan. Kerana kalau kamu turunkan badan, shuttle akan naik ke atas tinggi. Sekarang ni kita nak bagi shuttle paras net, so kita kena pergi side, turunkan bola. Okey? Terima kasih. Level lagi. Okey. Lagi satu saya nak ingatkan, pastikan setiap kali kamu nak pukul, shuttle jangan berada di bahagian belakang. Pastikan depan sedikit ataupun paling lewat selari dengan kamu. Jika bola di belakang, kamu tidak dapat melakukan pukulan drive yang berkualiti. Last 3. Forehand it. Okey. Okey. Itu dia cara untuk melakukan pukulan drive. Saya harap murid-murid nampak dan dapat pelajari cara yang betul untuk melakukan forehand drive. Okey murid-murid, sekarang kita teruskan dengan aktiviti kedua, iaitu backhand drive. Okey, setiap pukulan ada forehand, ada backhand. Begitu juga dengan drive. So, untuk melakukan pukulan drive, caranya hampir sama dengan ambil backhand, ambil lifting atau pergi ambil net. Okey. So, dalam keadaan sedia, seperti biasa, kaki kanan atau kaki dominan ke hadapan sedikit daripada kaki yang sebelah lagi. Dalam keadaan sedia, just gerakkan kaki kanan dahulu, turn, raket, tutup. Sama. Kaki dan tangan gerak sama-sama, tap, pergi, punch, balik. Boleh juga punch menggunakan ibu jari, tenaga di pergelangan tangan, ataupun boleh pergi swing. Swing je. Mana yang murid-murid rasa selesa. Sama ada punch menggunakan ibu jari ataupun swing. Yang penting permukaan raket ni, sewaktu kontak dengan shuttle, pastikan ia tertutup. Tutup. Jangan terbuka ke atas atau ke bawah. Kalau terbuka ke atas, secara asasnya shuttle akan terus naik tinggi ke bahagian belakang dan peluang untuk bola tu keluar daripada gelanggang adalah tinggi.
Okey murid-murid, tadi saya dah tunjukkan bagaimana cara untuk melakukan pukulan backhand drive. So sekarang kita akan bersama Arif. Dia akan menunjukkan bagaimana melakukan pukulan drive dengan shuttle. Okay, ready? Kedudukan sedia. Raket di hadapan. Okay, go. Okay, good. Okay. So, dekat sini kita nampak pergerakan pertama Arif adalah kaki kanan. Okay, turn. Kaki kanan. Okay, tengok dia buka ke kanan. Tangan dia buka dan raket dia tutup apabila kontak dengan shuttle. Ini yang paling penting, contact point ni. Kalau raket kita, permukaan raket naik ke atas, bola akan naik tinggi ke belakang. So, itu dah bukan pukulan drive, tapi itu clear ball. Macam sebelum ni kita ada belajar lifting. So, lifting, permukaan raket atau raket face dia akan naik ke atas, lifting, untuk play safe. Tapi ini, drive adalah pukulan hendak mematikan langkah pihak lawan. Okey? Okey, kalau kita tengok pukulan drive yang Arif buat, dia banyak dibantu dengan pergelangan tangan. Sebab apabila kamu dah biasa lakukan latihan setiap hari atau lebih konsisten, so lama-kelamaan pergelangan tangan kamu akan membantu menambah tenaga untuk lebih power atau mempercepatkan pukulan kamu. Okey, last three. Okey murid-murid, saya harap kamu dapat membezakan antara pukulan drive dan juga backhand smash. Biasanya backhand smash daripada atas, tapi kalau drive daripada tepi, paras net. Okey murid-murid, tadi kita dah belajar bagaimana cara melakukan pukulan drive, forehand drive dan backhand drive. So di sini saya ingin ingatkan kepada murid-murid tentang aspek keselamatan sewaktu kita bersukan atau bermain. So kita kena pastikan kawasan gelanggang kita bersih, tiada pasir ataupun air. So ini boleh menyebabkan sewaktu kita bermain kita akan tergelincir, kerana dalam badminton kita perlu melompat, melonjak atau bergerak yang memerlukan pergerakan yang banyak di dalam gelanggang. Bagi mengelakkan kecederaan, pastikan gelanggang kita sentiasa bersih. Okey murid-murid, sampai di akhir episod. Seperti biasa, kita akan melakukan aktiviti warm down. So kita akan buat dua aktiviti. Yang pertama, kita akan buat regangan lebih kepada otot quadricep, dan yang kedua pada bahagian hamstring. Okey, dalam permainan badminton kita banyak bergerak. So setiap otot tu perlu diregangkan
supaya lebih bersedia untuk bersukan dan juga selepas bersukan. Okey, mari kita mulakan untuk aktiviti yang pertama, iaitu exercise yang lebih kepada otot quadricep. Okey, satu kaki diluruskan, kaki kanan bengkokkan ke belakang, okey, dan bawa badan ke bahagian belakang supaya kita akan rasa regangan di otot quadricep. Okey, dalam kiraan 8. Okey, ready? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita tukar kaki. Okey, bawa badan ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, itu adalah aktiviti kita yang pertama. So, lepas ni saya akan tunjukkan warm down yang kedua berkenaan dengan otot hamstring. Okey, murid-murid, kita teruskan dengan aktiviti warm down kedua kita yang melibatkan otot hamstring dan gluteus. Okey, satu kaki diluruskan, sebelah kaki lagi diangkat silang dengan kaki yang diluruskan. Okey, kedua-dua belah tangan menarik lutut bawa ke badan dan pastikan badan kamu adalah lurus. Okey, tegak. Okey, so kita buat dalam kiraan 8. Okey, ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita tukar. Okey, ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, murid-murid, pastikan setiap kali kamu bersedia dengan warm up dan berakhir dengan warm down untuk mengelakkan kecederaan jangka masa panjang. Baik, kita dah berada di penghujung untuk episod pada kali ini. Coach, terima kasih banyak-banyak. Mungkin boleh kongsikan antara objektif pembelajaran yang Coach ingin untuk murid-murid kita ajar di rumah. Okay, saya harap murid-murid akan dapat belajar bagaimana cara untuk melakukan pukulan drive, forehand dan backhand. Seperti mana yang ditunjukkan oleh Nazri dan Arif tadi. Mungkin boleh kongsikan sikit, Coach, berkenaan dengan kepentingan untuk ada teknik forehand dan juga backhand drive ni? Okey, untuk forehand dan backhand drive ni, ia lebih kepada mematikan langkah pihak lawan. Dia serupa macam kita lakukan smash lah. Baik, ini teknik yang berbeza lah, pelbagaian, variasi. Cuma cara dia berbeza. Ya, betul. Okey, Coach, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada Coach Nazri sekali lagi dan juga Arif Latif sama dengan kita. Dan Coach, biasa kita nak tinggalkan mereka untuk beri semangat kepada mereka berada di rumah ni, silakan.
Okey, seperti biasa, di mana ada kemahuan, di situ ada kejayaan. Senyum selalu. Kita jumpa lagi dalam Kemahiran Sukan. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM